Kalau tak jadi kenderaan awam, dia menjadi kenderaan komersial. So dia pelomba unta yang menjadi kegilaan jutawan Arab. Kalau saudara rasa joki kuda lebih mahal, saudara silat, joki unta lagi mahal. Tahu joki yang naik, bicara tubuh halus, kurus, ringan, tak nak tubuh berat-berat, rendah, supaya dapat jadi joki. Dan kuda ni bawa pucuk lagi. Kuda sampai dilayan sama juga 10 juta. Pendapatan joki-joki di negara Emirates yang merupakan pusat lomba unta bagi dunia Arab, bukan sekarang menarik dunia bukan Arab untuk meminati sukan lomba unta. Lalu mereka membeli unta-unta yang mahal. Unta. Artinya kalau tidak, kenderaan ini tetap relevan. Unta, kuda, dan kelak dia akan lebih relevan. Kita cerita tentang minyak nak habis. Kita cerita tentang pencemaran demi pencemaran. Kita cerita semua digalakkan naik basikal. Sebab basikal tak mampu sebab dia kudrat kita. Kita kena kayuh. Mungkin sihat dah 2 km, kena 10 km ke buah mati tak sihat dah. Mungkin sebab kayuh basikal takat 2-3 km satu hari, sihat, perlu, bagus. Tapi kalau saya kena kayuh sampai 80 km, tak akan mati nama dia. Sedangkan kenderaan menjadikan kita rehat. So duduk yang tak unta selalu tidur. Itu kenderaan yang betul. Bukan kenderaan sampai di push tenaga kita. Itu mungkin untuk bersenam boleh lah. Basikal tak nak rumah senam dah. Atau sekadar keliling taman, santai, pulau-pulau. Tapi ia bukan kenderaan yang bagi menyampaikan kita tempat yang kita nak pergi. Walaupun mereka cuba kempen, mereka tak mampu. Setakat nak pergi tempat kerja 2 km, okey. Kalau saya sini kerja kau nak KL, naik basikal, mati je. Tak mungkin ini boleh dinamakan kenderaan. Tapi kenderaan yang sebenar ialah kenderaan yang saudara duduk, saudara tenang atas itu, seperti kapal. Duduk di daerah, ditiup angin. Angin yang meniup mengikut Allah. Orang dulu bijak tentang angin. Allah beri ilmu. Mereka tahu angin ni boleh pergi ke Melaka. Kan kita selalu dengar bila baca sejarah Melaka, pedagang-pedagang sudah di Melaka untuk menunggu perubahan angin. Perubahan hebat tak hebat angin. Angin ni boleh tolak sampai ke India, sampai ke China. Manusia tak boleh kontrol. Manusia naikkan layar, angin ni akan tolak sampai ke China, tolak sampai ke India, tolak sampai ke Yaman. Lihat saudara, kemurahan Allah. Manusia tak fikir. Manusia cuba jadi cerita, tak apa, kami nak buat enjin, kami boleh drive sendiri. Akhirnya sangkut tengah jalan, minyak api rosak. Akhirnya mereka terpaksa memerlukan cara manual. Sebab itu saudara, bila mereka nak keliling dunia, yang paling praktikal kapal layar. Kalau mereka nak keliling dunia, paling praktikal. Sebab kalau guna enjin, kena singgah sana, singgah sini, isi minyak je tu. Kerana kenderaan di laut, kalau pakai minyak, dia lebih dahsyat daripada di darat. Tanya lawan ke laut, berbeton. Untuk dia cuma pergi kat tu, beton minyak. Nak raung dunia, agak-agak berapa puluh lori Petronas dia nak buka minyak tu. Kosnya akan meningkat berkali-kali. Kita tanya yang biasa ke laut, berbeton minyak di bawah. Kalau nak pergi setakat 10 km, banyak minyak ni. Cuba naikkan layar, free. Tapi saudara kena ada ilmu. Takut tersesat sampai ke lain. Ilmu ni Allah beri pada manusia. Sehingga hari ini saya katakan, kalau nak raung dunia, paling praktikal kapal layar. Orang ni akan menjimat, dia punya kos dia cukup banyak. Hanya sebatang layar yang perlu diperbaiki. Sehingga kami simak yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita bersyukur. Kan nikmat yang Tuhan beri ini selalu relevan sampai hari kiamat. Relevan. Kapal relevan. So kita kata kapal terbang tidak relevan semua masing. Bila berlaku hujan, bila berlaku cuaca, bila berlaku jerebu, kapal terbang dah tak boleh naik. Lihat letusan yang berlaku di Eropah. Semua syarikat-syarikat di Eropah tak boleh terbang, termasuk di Australia tak boleh terbang. So kadang-kadang berlaku jerebu misalnya, kapal masih boleh berlayar. Kapal tetap boleh berlayar. Dan apa situasi. Baik, kemudian kalau kita sebut kapal terbang, kapal terbang jatuh, kita tak harap lagi hidup. Kapal tu kalau kalang kita masih harap orang hidup. Kapal terbang, mereka cari apa bila jatuh? Kotak hitam je tu. Mereka tak fikir dah ada orang hidup. Tapi kapal tu kalau pecah pasti ada orang hidup. Ya, Titanic selama yang hidup. Ya, semua kapal yang kalang tetap ada orang hidup. Feri tenggelam, walau mati ratu, masih hidup ramai lagi.
Dia praktikal, masih lagi menjamin nyawa. Life jacket itu masih berfungsi. Kapal terbang selalu apa dia punya alat kalau jatuh? Life jacket, dia life jacket. Yang jaket-jaket itu terbakar. Siapa yang selamat? Tak ada yang selamat kalau jatuh. Dan kalau kita cerita bawa beban pula, beban yang banyak, boleh kapal terbang bawah. Saya ingat dulu satu berita di Rotterdam, di Belanda, sebuah kapal terbang terpaksa patah balik. Dia bergerak, dia nak naik, tak boleh naik, beban banyak sangat, turun balik. Akhirnya dia kena keluarkan kargo dia. Sampai macam tu, dia tak boleh nak nilai banyak mana beban dia. Dia tak boleh bawa barang besar-besar. Kapal terbang tak boleh letak lori di mana buang untuk import, untuk ekspor ke negara-negara ini. Tapi kapal boleh. Beribu kenderaan boleh letak atas kapal. Ingat masa saya belayar pergi haji, kita naik kapal swasta namanya kapal Nil. Dia ada kapal kerajaan namanya kapal Salam. Kapal kerajaan besar, murah, tapi tak bersistem, power. Bayar RM100 sampai luka. Kita ambil kapal swasta, bayar mahal sikit, RM650. Ini dekat 6 kali gaji. Tapi kita dapat bilik, sistem dia bagus. Kapal tu walaupun nampak kecil tapi masih besar. Saya berjalan setiap tingkat, ini ada lori, rambut lori, susun lori, kemudian perabot-perabot. Dia sambil-sambil bawa jemaah haji, dia bawa alat-alat dagangan. Orang haji boleh pergi, barang kargo dia sampai bas, lori. Jadi kita beratur nak masuk kapal, saya tengok lori berkeluar, bas lagi, barang-barang lagi, lihat kapal. Dia boleh bawa muatan sebesar itu, sebanyak itu, dengan jemaah lagi beribu. Dia lihat dia punya praktikal. Sebab itu Tuhan sebut kenderaan yang bernama kapal dan kenderaan yang bernama binatang. Ada orang kata tak relevan. Siapa kata tak relevan? Benda ni tak pernah putus. Bahkan sampai peringkat yang saya katakan syarikat Railroad cuba buat untuk lalu padang pasir, mereka gagal. Sebab mereka kehabisan minyak. Satu, padang pasir luas. Yang kedua, lekat daya. Bila lekat daya dah tak boleh buat, mereka dah tak boleh. Yang ketiga, masalah yang paling besar, ribut pasir. Mereka mungkin cuba reka teknologi tayar yang bagus, yang tidak boleh tenggelam, atau kalau tenggelam tak boleh nak angkat tayar. Mereka boleh cipta kecil minyak, penggunaan minyak. Tapi satu mereka tak boleh hadapi ialah ribut pasir, terus menjadikan berhenti. Sebab kita kalau naik kereta, hujan lebat, wiper dah tak guna. Kita kalau nak pecah cermin, biar tengok benda tu lagi mudah. Cermin tu dah tak boleh beri manfaat. Bila hujan, cermin dah tak kira kereta apa masalah naik. Hujan pun tak jalan, lepas tu pun tak jalan, berhentilah tepi. Sebab kalau kita naik kenderaan nama unta kuda, adakah unta bila ribut dia tak boleh jalan? Tak, dia jalan macam biasa. Dia gerak. Lagi tuan dia tak suruh berhenti, dia tak berhenti. Kalau tuan kata berhenti, maka dia berhenti. Dia ikut tuan dia. Macam kita kena ikut kereta, bukan kereta ikut kita. Dan kita dah tak boleh gerak, kita kena ikutlah, kena tolak dia. Tak ada lagi orang tolak unta. Tolak unta tak ada. Orang tolak kereta banyak. Tolak kereta. So ini kenderaan yang saya katakan masih digunakan. Kalau ia tidak digunakan sebagai awal, dia menjadi kenderaan luxury ataupun yang bernilai mewah. Mewah. Unta jadi mewah, kuda jadi mewah. Kalau sekiranya dia bertukar menjadi kenderaan awal, maka kemewahannya kena. Ini dikatakan nikmat. Sebab itu Tuhan kata, bila kamu sudah berada tenang atasnya, maka berdoalah kepada Allah. Tanda syukur dengan berkata, Subhanallazi sakhkhara lana. Maha suci Allah yang memudahkan kami. Tuhan memudahkan angin tolak kapal kami sampai ke destinasi. Tuhan memudahkan unta dengar cakap kami, kuda dengar cakap kami untuk sampai ke tempat ini. Tuhan memudahkan. Bayangkan kalau Allah liarkan binatang, Allah liarkan angin, kita tak akan sampai. Wa ma kunna lahu muqrinin, kami tidak mampu mengawalnya. Ini semua nikmat Allah Tuhan berikan kepada kita. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan apapun nikmat, satu benda kita kena ingat, kita pasti akan kembali kepada Allah. Apapun nikmat, seronok mana pun nikmat, sesedap mana pun nikmat, kesudahannya kita akan kembali kepada Allah. Ini yang senantiasa kita ingat. Walaupun kita kuat hari ini, kita kaya hari ini, kesudahannya kita kembali kepada Allah. Walau kita berpangkat hari ini, berjawatan hari ini, berpengaruh hari ini, kesudahannya kita akan kembali kepada Allah. Maka bila sebut kembali kepada Allah,
fikir-fikirlah apa yang patut membawa untuk bertemu dengan Allah SWT. Nikmat hanya seketika, hanya sebentar, yang pastinya kita kembali pada Allah. Ini mukadimah pada ayat, insya-Allah kita akan melihat hadis-hadis tentang apakah yang dibaca dalam bermusafir oleh Nabi SAW dan para sahabat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.